Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi, hari ini kita akan buat ulang kaji Part 5 ya, untuk matematik aliran kemahiran. Sebelum kita sambung, jadi jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko dan buka lonceng di tepi ya. Jadi, hari ini kita tengok soalan 1, okey. Undakan 89831 betul kepada 3 angka bererti, okey. 3 angka bererti. Jadi ini ialah 89831 Jadi kalau dia nak 3 angka bererti, jadi kamu kena kira dari depan Tengok angka yang paling depan. Jadi ini ialah angka yang pertama, angka yang kedua, angka yang ketiga. Maksudnya sekurang-kurangnya ada 3 angka, okey, di depan okey. Jadi maksudnya belakang punya yang 2 angka lagi, jadi kamu boleh jadikan dia kosong okey, jadikan dia kosong. Sebelum kamu jadikan kosong, jadi kamu tengok angka ketiga punya belakang punya nombor ini. Sama ada dia ada lebih 5 atau tidak. Kalau dia ada lebih 5, jadi maksudnya kamu kena pindah satu ke depan. Kalau dia tidak lebih daripada 5, maksudnya dia ialah 1, 2, 3, 4 maksudnya tidak lebih daripada 5. Jadi maksudnya dia akan otomatis jadi kosong. Maksudnya tidak ada perubahan Tak perlu pindah satu ke depan. Jadi tak ada perubahan. Jadi jawapannya kamu tulis 89800. Okey, ini jawapan dia. Okey, 3 angka bererti. Okey, boleh faham. Jadi soal dapat markah kalau tulis macam ini. Soalan 2. Ungkapkan 0.00596 dalam bentuk piawai. Okey, masih ingat apakah format bagi bentuk piawai? Okey, bagi bentuk piawai ingat format dia, okey. Bentuk dia ialah di depan mesti satu nombor mengandungi satu nombor. Okey, contoh okey, A perpuluhan berapa, okey. Dia di depan ini mesti ada satu nombor. Okey, tapi nombor ini dia boleh 1 sampai 9 sahaja. Maksudnya tidak termasuk kosong kosong ini tidak boleh. Okey, maksudnya dia hanya boleh 1 sampai 9 sahaja. Okey, dan satu nombor tidak boleh 2 nombor, 3 nombor. Tidak boleh, ingat perpuluhan di depan perpuluhan dia hanya boleh 1 nombor, tidak boleh 2 ataupun 3 nombor sahaja. Jadi maksudnya kalau kamu nak tukar nombor ini 0.00596 dalam bentuk piawai, maksudnya kamu kena gerakkan gerakan titik perpuluhan ini ke belakang. 1, 2, 3 cukup sudah. Boleh 4 tidak boleh. Kalau kamu 4 maksudnya di depan titik perpuluhan mengandungi 2 nombor. Kalau mengandungi 2 nombor maksudnya tidak memenuhi syarat bentuk piawai sebab dalam bentuk piawai di tempat titik perpuluhan hanya satu nombor saja, iaitu 1 sampai 9 saja. Tidak termasuk kosong Boleh? Jadi jawapan sudah keluar jadi 5.96. Okey, taurat ingat bentuk piawai ada satu format lagi mesti taurat 10 kuasa berapa. Cikgu letak N Dia boleh kuasa ini dia boleh positif, dia boleh negatif ingat Jadi taurat 10 kuasa oleh sebab dia bergerak ke belakang. Jadi maksudnya kuasa dia ialah negatif ingat negatif bergerak berapa kali? 3 kali. Maksudnya negatif 3. Okey, selesai. Ini langkah dia. Okey. Ini langkah dia. Jawapan dia. Okey, kita tengok soalan 3. Cari hasil bahagi 0.002567 dengan 0.6. Undangkan jawapan betul kepada 3 angka bererti. Jadi maksudnya 0.002567 bahagi dengan 0.6. Jadi ini kamu boleh tekan kalkulator, okey, tak jadi masalah. 0.002567 bahagi dengan 0.6. Jawapan okey, dia automatik keluar bagi kamu jawapan sudah. Jadi kamu terus tulis okey, tak jadi masalah. 4.27 kalau kamu nak tulis lebih pun boleh 833. Okey, 5 sudah cukup okey. Taurat 10 kuasa negatif 3. Okey. Jadi adakah ini jawapan akhir? No, bukan. Okey, ini bukan jawapan yang terakhir
Sebab kamu kena tengok pada soalan dia 3 angka bererti. Ada nampak? 3 angka bererti maksudnya kamu tengok seperti soalan 1 mesti tengok dari depan berapa angka kamu kena tinggal Jadi angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Maksudnya kamu mesti tinggalkan 3 angka ini. Yang belakang itu kamu boleh buang okey, tak jadi masalah. Jadi kamu tengok sebelum kamu buang, jadi kamu tengok angka yang ketiga belakang punya nombor. Ini nombor berapa ini? Nombor 8. Nombor 8 sudah lebih 5, betul? Kalau sudah lebih 5, maksudnya kamu kena pindah 1. Pindah 1 ke depan, jadi dia akan menjadi 4,28. Okey, kosong belakang tak perlu tulis okey. Ditaruh 10 kuasa negatif 3. Boleh? Boleh faham? Boleh ikut? Okey, ini jawapan dia. 4. Encik Kasing mempunyai wang tunai sebanyak 22,460. Dia ingin mengimbang 8,500 ke dalam akaun simpanan dan selebihnya ke dalam akaun simpanan tetap. Bank menawarkan faedah sebanyak 1,3% setahun bagi akaun simpanan dan 3,7% setahun bagi akaun simpanan tetap. Okey, maksudnya ini soal pelajar kan, okey. Ini ialah FT, betul? Akaun simpanan tetap ialah FT. Okey, fixed deposit lah, okey. Akaun simpanan ini ialah pasal saja. Jadi maksudnya dia ada 2. Okey, faedah, 2 kadar faedah, okey. Hitung jumlah simpanan selepas setahun dengan memberi jawapan betul kepada 2 angka berdiri. Tengok, dia campur 2 topik. Okey, satu ialah topik 5, tingkatan 5, betul? Yang itu untuk pelaburan, betul? Satu ialah topik 1, tingkatan 4, angka bererti. Tengok, dia campur 2 topik pada satu soalan. Jadi kamu kena kira kedua-duanya. Jadi dia cakap 8,500 simpan ke dalam akaun simpanan biasa sahaja. Maksudnya kamu kira ini dulu. Okey. 8,500 taruh dengan 1,3 bagi dan 100 sebab peratusan Jadi tengok faedah dia berapa. Tekan kalkulator 8500 taruh dengan 1,3 bagi dengan 100. Jadi jawapan dia ialah, faedah dia 110,50. Maksudnya, ini ialah faedah dia. Untuk simpanan biasa sahaja. Dan dia cakap, selebihnya simpan dalam akaun simpanan tetap. Jadi, maksudnya kamu kena tolak lah. Jadi, 22,460 tolak dengan 8,500. Jadi, selepas kamu tolak, tengok berapa duit wang tunai dia simpan dalam FT. Akaun simpanan tetap. Jawapan ialah 13960. Maksudnya ini amal ini dia simpan dalam FT maksudnya amal ini simpan dalam akaun simpanan tetap. Boleh faham? Jadi kadar faedah yang diberi untuk FT yang itu akaun simpanan tetap ialah 3,7. Maksudnya kamu pakai ini taruh dan 3,7%. Supaya kamu tahu berapa interest dia boleh dapat. Jadi seperti macam ini kira. Jadi taruh dengan 3,7 bagi dengan 100. Jawapan dia ialah 516,52. Jadi soalan dia cakap hanya setahun. Jadi maksudnya kamu tak perlu taruh berapa tahun. Kalau soalan cakap 2 tahun, 3 tahun, maksudnya kamu kena taruh lagi taruh 2, taruh 3. Boleh faham? Tapi oleh sebab soalan dia hanya tanya setahun, 1 tahun saja. Jadi maksudnya kamu tak perlu taruh lagi 2, 3. Ingat. Jadi soalan minta apa? Jumlah simpanan. Jumlah simpanan maksudnya termasuk modal awal dia. Jadi modal awal dia ialah 22,460. Jadi kamu tak perlu asing-asing tambah. Jadi kamu boleh terus pakai amal ini. Jumlah simpanan selepas setahun sama dengan 22,460 tambah lagi faedah yang dia dapat 110,5 tambah lagi 516,52.
Jadi tekan calculator. So dapat jawapan 2244. Okey, 22460 tambah 110.5 tambah lagi 16.52. Okey, jadi jawapan dia ialah 23087.02. Okey. Tapi soalan kamu tengok dia nak minta apa? Dua angka bererti. Dua angka bererti saja. Maksudnya di depan ingat mesti setiap kali tengok dari depan. Maksudnya sekurang-kurangnya dua angka ini mesti ada. Jadi kamu tengok angka yang ketiga berapa? Kosong. Kosong maksudnya kurang tambah 5. Jadi perlu pindah satu ke depan? Tak perlu tak perlu pindah satu ke depan. Jadi yang lain kamu semua tinggal lah. Jadi kosong lah. Jadi kamu tulis 23 000. Okey, 3 biji kosong. Jadi selepas titik perpuluhan tak perlu lagi tak perlu tulis lagi Jadi kalau kamu tambah lagi 00, jadi dia bukan lagi 2 angka bererti dia akan menjadi 7 angka bererti. Ingat perpuluhan belakang itu jangan tulis sebab selepas titik perpuluhan ini kosong pun ada dikira angka bererti. Sebab itu selepas titik perpuluhan jangan tulis lagi. Sampai sini 7 punya jadi kosong sudah cukup, berhenti. Jadi ini maksudnya 2 angka bererti. Boleh faham? Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, ini poligon Dalam raja 1, okey, PQRST ialah sebuah pentagon sekata dan TUVSWZ ialah sebuah hexagon sekata. Okey, dia kata kunci sekata. Apa maksudnya sekata? Sekata maksudnya semua sudut di dalam adalah sama. Okey, sama besar. Cari nilai S tolak Y. Okey, cari nilai S dan Y. Okey, ini ialah pentagon sekata. Ini ialah hexagon sekata. Jadi apakah rumus nak cari sudut di sini? Okey, apakah rumus dia masih ingat? Okey, N tolak 2 tolak dengan 180 bagi dengan N. Okey, apakah N ini? N di sini maksudnya bilangan sisi mesti hafal. Okey, jadi kita tengok sudut pedalaman untuk pentagon Okey, untuk sudut pedalaman untuk pentagon. Jadi ikut lukis bentuk dia lah. Jadi sama dengan 5 tolak 2 tolak 180 bagi dengan 5. Sebab pentagon ialah 5 sisi jadi cikgu tukar N menjadi 5. Jadi kamu tekan calculator. Okey, ini boleh kira dulu lah. Kurungan 5 tolak 2, 3. Betul? 3 tolak 180. Okey, bagi 5 lagi. Jadi jawapan ialah 108. Okey, maksudnya setiap sudut di sini ialah 108. Ini S pun 108. Kita tengok jawapan S sudah keluar. Okey, dan ini pun 10. Ini semua ini pun 108. Ini pun 108, ini pun 108. Okey, maksudnya semua sudut sama. Okey. Jadi sekarang kita nak tengok hexagon Okey, hexagon. Okey, jadi kamu pun boleh lukis Okey, hexagon Okey, sudut pedalaman hexagon. 6 sisi Jangan lukis salah. Jadi pakai rumus yang sama. Jadi 6 tolak 2 tolak 180 bagi dengan 6. Okey, jadi 4 tolak 180 bagi 6. Jawapan ialah 120. Betul? Maksudnya setiap sudut pedalaman di sini ialah 120. 120. Ini pun 120. Ini pun 120. 120 dan ini pun 120. Boleh? Okey, jadi seterusnya kamu tengok ada nampak garis ini Garis ini paling penting. Sebab kenapa? Sebab garis ini dia membahagi kepada sudut ini menjadi dua sudut yang sama. Maksudnya, okey, sudut di sini saya cakaplah VST, boleh? Jadi kamu boleh tulis sudut VST. Okey, ini sudut di sini yang saya hitamkan. Sama dengan 120 bahagi dengan 2. Sebab dia membagi kepada garis ini dia bahagikan dua sudut ini menjadi dua sudut yang sama. Jadi kamu tekan calculator, jawapan ialah 60. Okey. Kalau kamu sudah tahu ini ialah 60, jadi ini ialah 108. Okey, jadi kamu boleh cari Y, boleh kan? Jadi
Oke, S boleh tulis dulu S sama 108. Di Y di sini, Y sama dengan 108 tolak 60. Jadi jawapan ialah sama dengan berapa? Tekan kalkulator. 48. Jadi 48. Jadi jangan lupa tengok balik lagi soalan. Soalan nak minta apa? Soalan nak minta S tolak Y. Jadi sama dengan 108 tolak 48. Jadi jawapan ialah $60. Okey. Ini jawapan dia lah. Okey, seterusnya kita tengok lagi satu soalan untuk sudut. Okey, untuk sudut. Dalam Raja 2, JKLMN yang adalah sebuah hexagon sekata. Seperti soalan tadi soalan tadi hexagon sekata. Okey, jadi kamu maksudnya ini kamu boleh pakailah untuk pengiraan ini Okey, boleh pakai untuk pengiraan untuk soalan ini. PRL dan KRQ adalah gaya lurus. PRL mana PRL ini PRL dan KRQ. Okey, ini gaya lurus. Jadi carikan nilai S Jadi carikan nilai S ini. Jadi pertama cari sudut pedalaman Okey, hexagon. Jadi okey, kalau kamu tidak mau lukis panggil, kamu boleh lukis hexagon yang senang. Okey, cikgu boleh faham sudah. Jadi maksudnya sudut pedalaman hexagon mesti hafal Jadi 6 tolak 2 tolak 180 bahagi dengan 6. Okey, jadi boleh terus tekan kalkulator. Sebenarnya tadi kalau soalan kira kamu sudah tahu jawapannya 120 betul. Jadi tak apa. Cikgu kira untuk kamu lagi. Jadi 6 tolak 2 4 tolak 180 bahagi dengan 6. Jawapannya ialah 120. Okey. Maksudnya setiap sudut di sini ialah 120 Okey, ini maksudnya sudut pedalaman ini semua ialah 120. Okey, ini pun 120. Okey, cikgu yang tulis yang penting tapi kamu kena tahu ini semua ialah 120. Ini maksudnya sudut pedalaman. Tapi cikgu catat hanya yang penting bahagian kita terlibat pengiraan. Okey, jadi sorry sini. Okey, ini semua 120. Okey. Dan garis piau ini tadi cikgu sudah cakap. Garis piau ini macam garis tadi betul. Nah, ini ST ini. Dia membahagi kepada dua bentuk yang sama, okey? Ataupun dua sudut ini menjadi sama. Okey? Sebab itu piau ini sama dengan fungsi tadi garis tadi Dia bahagikan bentuk atas bawah ini sama. Maksudnya ini menjadi 60, atas ini pun menjadi 60. Okey. Ini atas lucut sudut ini okey, 60. Okey. Jadi kalau kamu nak tulis langkah boleh tulis kamu boleh tulis okey sudut. Sebab kita ada pakai ini bawah ini, jadi kita lebih kepada bawah inilah sudut JPL. Okey, JPL sama dengan 120 bahagi 2. Jadi jawapannya adalah 60. Okey. Kita tulis bawah ini sebab kita nanti ada pakai ini okey. Cikgu macam ini kita angkat. Okey, ini adalah 60. Boleh? Seterusnya kita cari ini garis PQ ini ke sini. Boleh? Nah, kita cari ini Ada nampak ini sisi 4. Okey. Sudut pedalaman okey, cikgu catat di sini. Okey, sudut pedalaman bagi sisi 4 ingat. Ini kamu kena hafal sama dengan 360. Okey. Jadi ini adalah sisi 4 Jadi kamu tahu ini adalah 65. Ini kamu sudah tahu 120. Ini adalah 90. Jadi kamu boleh cari ini. Boleh kan? Jadi kamu boleh tulis sudut JPQ. Betul? Sebab kita sekarang nak ini sudut ini. JPQ. Okey, sudut ini jadi sama dengan 360 tolak 65 tolak 120 tolak lagi 90. Okey, jadi kamu boleh dapat jawapan Jadi tekan kalkulator. Tolak 65 tolak 120 tolak 90. Jadi jawapannya ialah 85. Maksudnya sudut di sini ialah 85. Okey.
Jadi cikgu padangkan di sini ya supaya kamu lebih senang tengok. Yang paling penting kamu tahu ini ialah 120 lah. Oke, 120. Jadi ini tadi kita cari ini ialah 60. Dan kita cari ini ialah 85. Oke, supaya kamu lebih senang tengok. Dan semua ini ialah 120. Oke, kamu boleh fahamkan. Jadi kita boleh cari ini. Yang kecil ini boleh kan? 60 kita sudah tahu. Ini ya 85. Jadi kita nak sudut ini ya. Sebab kita nak cari ini. Jadi kamu boleh tulis sudut LPQ. Oke, LPQ. Oke, kita nak sudut ini ya. Jadi sama dengan 85. Oke, 85 ini ya semua tolak dengan 60. Jadi jawapan ialah tekan kalkulator 25. Maksudnya di sini ya 25. Jadi boleh cari S sudah? Boleh sudah. Jadi sebenarnya jawapan S ialah sudut perluaran, betul? Sudut perluaran adalah sama dengan dua sudut pedalaman ini ya, campur, tambah. Maksudnya 9 tambah 25. Ini jawapan dia lah. Okey, tapi ada yang pelajar tidak faham sudut perluaran. Okey, tidak apa. Jadi cara cikgu ialah ajar pelajar yang kurang, okey, yang kurang mahir lah dalam pengiraan. Jadi ini ya segitiga, ada nampak? Ada nampak segitiga? Jadi sudut pedalaman segitiga. Tadi kita sudah tahu sudut pedalaman bagi sisi 4 ialah 360. Jadi kalau bagi sudut pedalaman segitiga ialah berapa? Sama dengan 180. Okey, ini kena hafal punya lah. Jadi maksudnya ini kita tahu 90, ini kita tahu ialah 25. Jadi kita boleh cari ini, boleh kan? Jadi kamu boleh tulis sudut PRQ sama dengan 180 tolak 90 tolak 25. Okey, jadi jawapan ialah jawapan ialah 65. Okey, jadi jawapan ialah 65. Maksudnya sudut di sini ialah 65. Boleh? Jadi kita nak cari S. Boleh cari? Boleh ya. Jadi S sama dengan ini kali luluskan. Kali lulus ialah berapa? 180. Betul? Tolak 65. Jadi jawapan ialah berapa? Jawapan ialah 115. Okey, soal lengkap. Boleh faham? Okey, dia ada satu langkah lain ya. Okey, cikgu buat garis di sini ya. Okey, satu langkah lain ialah kalau kamu tahu ini ialah ciri ya sudut perluaran ialah hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan punya. Jadi kamu sudah tahu S di sini ialah sama dengan 90 tambah dengan 25. Okey, dia dapat jawapan yang sama. Tengok 115. Okey. Supaya itu terpulang kepada kamu nak pakai satu kaedah lah. Okey, ini pun boleh, ini pun boleh. Tapi ingat pilih salah satu sahaja. Jadi jangan buat kedua-duanya. Okey, kalau kamu boleh faham sudut perluaran, ciri sudut perluaran, jadi kamu boleh pakai ini. Kalau kamu tidak faham ciri bagi sudut perluaran, kamu boleh pakai inilah. Maksudnya kamu pakai sudut pedalaman segitiga 180 tolak 90 tolak 25. Cari ini ya 65. Dan ini seterusnya konsep ialah garis lurus. Ini yang senang kita hafal lah. Okey, satu garis lurus ialah 180. Maksudnya ini ialah 180 180 tolak 65. Jadi jawapan yang tinggal ialah S. Boleh faham? Jadi video ini sampai sini saja. Okey, untuk ulang kaji part 5. Jadi kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Jadi jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko dan buka loceng di tepi ya. Bye bye.